Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan topik syarikat. Topik ini diajar di semester 3 untuk subjek perakaunan STPM. Okey, pengenalan kepada syarikat berhad. Kita tengok definisi dahulu mengikut seksyen atas syarikat 2016. Entiti yang diperbadankan di bawah atas syarikat 2016 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang setara. Organisasi yang ditubuhkan dengan kebenaran pihak berkuasa untuk bertindak sebagai orang yang menjalankan perniagaan atau aktiviti lain boleh menyaman dan disaman dan boleh menerbit syek untuk mendapatkan dana bagi memulakan perniagaan atau untuk meningkatkan modalnya. Penubuhan syarikat. Syarat-syarat untuk menubuhkan syarikat. Yang pertama, terdapat sekurang-kurangnya satu langganan share syarikat mengikut seksyen 14. Yang kedua, mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah yang bermaustatin di Malaysia mengikut seksyen 122. Yang ketiga, mempunyai seorang setiausaha syarikat yang merupakan sama ada satu, ahli badan profesional ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, atau yang kedua, individu yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ciri-ciri syarikat. Entiti perundangan yang sah boleh memasuki kontrak, boleh didakwa dan mendakwa, boleh membeli, memiliki dan menjual aset, membayar cukai, bertindak melalui ejen, wujud hubungan prinsipal dan ejen, pelabur sebagai pemilik syarikat iaitu prinsipal, pengurus sebagai ejen menguruskan syarikat bagi pihak pelabur iaitu ejen. Liability terhad, liability megang syek terhad kepada jumlah pelaburannya, tuntutan oleh pemerintahan terhad kepada aset yang dimiliki oleh syarikat. Berupaya perolehi modal, modal diperolehi melalui terbitan syek. Hak milik boleh berpindah. Hak milik diwakili oleh jumlah syek syarikat yang dipegang oleh pemegang syek. Pindahan hak milik tidak perlu mendapat kebenaran. Hayat berterusan, kematian, kebangkrapan, penarikan diri, seorang pemegang syek tidak akan menamatkan hayat syarikat. Perbandingan syarikat berhad dengan bentuk perniagaan lain dari segi perundangan atas syarikat mengikut atas syarikat 2016. Kita dah tak menggunakan atas syarikat 1965. Atas syarikat 1965 telah ditukar kepada atas syarikat 2016. Pemilik tunggal atau pendaftaran perniagaan 1956. Perkongsian atau pendaftaran perniagaan 1956 dan atau perkongsian 1961. Peraturan bilangan ahli bagi syarikat seni berhad ialah 2 hingga 50 orang dan syarikat berhad minimal 2 orang dan tiada had maksimum. Pemilik tunggal hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Perkongsian, bilangan perkongsian biasa 2 hingga 20 orang. Bagi perkhidmatan profesional seperti guaman dan akaunten boleh mencapai 50 orang. Liability, syarikat berhad, liability terhad pada jumlah modal disumbangkan. Manakala pemilik tunggal, liability tidak terhad. Tidak terhad maksudnya jika apa-apa berlaku kepada perniagaan, harta peribadi boleh dituntut untuk membayar hutang perniagaan. Begitu juga dengan perkongsian, liability tidak terhad. Modal syarikat berhad. Modal syarikat seni berhad diperoleh melalui jualan saham kepada pihak tertentu, manakala syarikat awam berhad diperoleh melalui jualan saham kepada orang ramai. Pemilik tunggal, modal disumbang oleh pemilik syarikat. Perkongsian, modal disumbang oleh rakan-rakan kongsi. Kaedah pengurusan. Syarikat berhad, ahli lembaga pengarah diberi kuasa oleh ahli syarikat atau pemegang saham untuk melantik pasukan pengurus untuk mengurus operasi syarikat. Pemilik tunggal, urusan perniagaan bergantung kepada pemilik sendiri. Perkongsian, pengurus dan rakan kongsi yang menguruskan perniagaan.
Okey, kita lihat pula perbandingan syarikat berhad dengan syarikat sendirian berhad. Keahlian syarikat sendirian berhad bilangan ahli ialah 2 hingga 50 orang. Syarikat awam berhad bilangan ahli ialah minima 2 orang dan tiada had maksima. Modal untuk syarikat sendirian berhad, modal diperoleh melalui terbitan saham kepada ahli syarikat. Untuk syarikat awam berhad, modalnya diperoleh daripada terbitan saham kepada orang awam. Penerbitan saham, syarikat sendirian berhad tidak perlu menerbitkan prospektus. Okey, prospektus ni adalah dokumen perniagaan. Ia perlu diterbitkan dalam akhbar-akhbar tertentu untuk mempelawa orang membeli saham. Syarikat awam berhad perlu menerbitkan prospektus kepada pihak awam. Pengurusan dan pentadbiran syarikat sendirian berhad diurus oleh mereka yang terdiri pada kalangan pemegang saham syarikat sahaja. Syarikat awam berhad boleh melantik golongan profesional untuk menjalankan pengurusan dan pentadbiran. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarikat, memorandum atau tata wujud syarikat, dokumen yang mengandungi latar belakang syarikat, perkara yang perlu ada, nama syarikat, alamat pejabat syarikat yang didaftar, objektif syarikat ditubuhkan, jenis-jenis aktiviti yang akan dijalankan, kenyataan liabiliti pemilik terhad atau tidak terhad, jumlah modal dibenarkan, jenis saham diterbitkan dan jumlah bilangan saham. Tata urus penubuhan adalah dokumen yang kedua. Dokumen yang menjelaskan peraturan yang mengawal hal ehwal dalaman syarikat. Kandungannya daripada pelantikan lembaga pengarah, hak bagi setiap kelas saham, tanggungjawab dan kuasa ahli lembaga pengarah, atur cara dan pengendalian mesyuarat agung tahunan, cara pembayaran dividen, ganjaran pengarah, pengurusan dan pentadbiran. Dokumen yang ketiga adalah prospektus. Saya dah sebut tadi, dokumen diterbitkan untuk mempelawa orang ramai untuk melabur. Syarat-syarat kandungan prospektus, semua maklumat syarikat yang relevan, syarat-syarat bagi pelawaan saham, mematuhi atas syarikat 2016, peraturan-peraturan penyenaraian bursa saham, polisi dan garis panduan terbitan atau tawaran sekuriti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti. Pengelasan syarikat. Syarikat berhad oleh syekh. Liabiliti sumbangan setiap ahli terhadap aset syarikat dihadkan kepada amount yang belum dibayar ke atas syekhnya. Syarikat sendirian berhad, pemindahan syekh belum mendapat kelulusan pengarah. Bilangan ahli dihadkan kepada 50 orang. Pihak awam tidak boleh dijemput untuk melanggar syekh. Jadi maksudnya dekat sini hanya golongan tertentu saja yang boleh membeli syekh syarikat sendirian berhad. Okey, syarikat awam berhad, syekhnya ditawar kepada orang awam untuk langganan, boleh dipindah milik pada bila-bila masa, bilangan minimum ahli ialah 2 orang, tiada had maksimum. Syarikat berhad oleh jaminan, liabiliti ahli dihadkan oleh amount tertentu yang telah dinyatakan dalam memorandum penubuhan. Biasanya melibatkan organisasi bukan untuk keuntungan. Syarikat tidak berhad, ahli perlu menanggung kesemua hutang syarikat tanpa ada had, bebas memulangkan modal kepada ahli-ahli. Jadi masuk ke sini mereka mempunyai liability tidak terhad, jadi bukan setakat modal yang disumbangkan. Kebaikan dan keburukan penubuhan syarikat. Kebaikan, liabiliti pemegang syekh terhad. Maksudnya kat sini terhad sebagai modal yang disumbangkan. Harta peribadi tidak akan dituntut. Pemilikan mudah dipindahkan. Jangka hayat yang berterusan. Pengurusan yang profesional. Okey, keburukan tertakluk kepada pelbagai peraturan. Peraturan maksudnya kat sini antara peraturan yang perlu dipatuhi oleh syarikat atas syarikat 2016, atas cukai pendapatan 1967, PWM Pelaburan Keuangan Malaysia, keperluan penyenaraian bursa Malaysia. Yang kedua, keburukannya adalah pemilik dan pengurusan adalah berbeza. Yang ketiga, ada cukai tambahan.
Struktur modal ekuiti milik syarikat ini mengikut MFRS 101 para 54R. Okey, dia ada modal diterbitkan dan rizab modal. Modal diterbitkan. Semua share yang dikeluarkan sebelum atau selepas penguatkuasaan atas syarikat 2016 tidak boleh mempunyai nilai tara atau nilai nominal. Ini berbeza dengan dulu. Dulu ada nilai tara atau nilai nominal, sekarang sudah tiada. Share diterbitkan pada satu harga yang ditentukan berdasarkan nilai semasa syarikat, faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan syarikat dan jumlah modal diperlukan oleh syarikat. Konsep modal dibenarkan, premium share dan rizal modal tidak lagi terpakai di bawah atas syarikat 2016. Ini menurut Seksyen 74 atas syarikat 2016. Okey, kelas share ada share equity, ada share keutamaan. Okey, share equity ni sebenarnya dulu nama lain bagi saham biasa. Sekarang kita dah tak gunakan saham biasa, kita tukar kepada share equity. Share equity, definisi dia apa-apa share yang bukannya share keutamaan. Seksyen 2 atas syarikat 2016. Hak termaktub dalam Seksyen 71(1) atas syarikat 2016. Yang pertama, menghadiri, menyertai dan bersuara dalam mesyuarat agung. Mengundi atas mana-mana ketetapan syarikat, satu undi bagi setiap share. Seksyen 293(1). Yang ketiga, menerima pengagihan lebihan aset syarikat selepas agihan dibuat kepada share keutamaan. Menerima dividen adalah yang keempat. Share keutamaan, definisi dia, share yang tidak melayakkan pemegangnya mendapat hak mengundi atau menerima agihan selain pada yang dinyatakan. Seksyen 2 atas syarikat 2016. Hak tiada hak mengundi. Menerima keutamaan dalam pengagihan dividen. Menerima keutamaan dalam pengagihan lebihan aset semasa pembubaran. Jenis dia, yang pertama, share keutamaan kumulatif, layak mengumpul dan menerima dividen yang belum dibayar yang tertunggak. Yang kedua, share keutamaan bukan kumulatif, layak menerima dividen hanya dalam tahun dividen diisytiharkan dan dibayar. Yang ketiga, share keutamaan boleh ditukar kepada share equity mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan. Yang keempat, share keutamaan boleh ditebus oleh syarikat mengikut syarat yang ditetapkan. Terbitan share. Yang pertama, untuk mendapatkan tunai. Yang kedua, mendapatkan aset bukan tunai. Yang ketiga, menyelesaikan liability. Ini adalah tujuan terbitan share. Okey, kita tengok terbitan share untuk mendapatkan tunai. Modal share direkod pada harga terbitan. Okey, contoh 1, pada 1 bulan 6 2021, ABC berhak menerbitkan 100,000 unit share equity pada harga RM1 se-share. Jadi catatan jurnal dia 1 bulan 6 2021, debit tunai RM110,000, kredit share equity RM110,000. Okey, jalan kerja dia RM100,000 darab dengan RM1.10. Okey, contoh 2, pada 1 bulan 4 2021, ABC berhak menerbitkan 50,000 unit share keutamaan 5% pada harga RM5 se-share. Jurnal am dia 1 bulan 4 2021, debit tunai RM250,000, kredit share keutamaan 5% RM250,000. RM50,000 darab dengan RM5. Itu jalan kerja dia. Terbitan share untuk mendapatkan aset bukan tunai. Okey, modal share direkod pada nilai pasaran aset yang diperolehi. Jika nilai pasaran aset tidak boleh diukur, modal share direkod pada nilai pasaran share. Contoh 3, pada 1 bulan 8 2021, ABC berhak menerbitkan 15,000 unit share equity untuk memperolehi sebidang tanah yang punya nilai pasaran 30,000. Jadi jurnal am dia 1 bulan 8 20, ini silap bukan 2021 lah. Ini nota bukan nota saya. Ini saya ambil nota
nota daripada pensyarah yang beri ceramah secara online dengan semua guru-guru di Penang dan melibatkan semua guru negeri Melaka lah. Jadi tuan ubah sendirilah 1182021 bukan 2020. Debit tanah RM30,000, kredit share equity RM30,000. Jadi RM15,000 darab RM2 adalah jalan kerja dia. Okey, contoh 4, pada 1/9/2021 ABC berhak memperoleh sebuah bangunan dengan menerbitkan 1,000 unit saham keutamaan 5%. Harga bangunan tersebut di pasaran adalah RM1,500,000. Jadi jenayah dia 1/9/2021. Debit bangunan RM1,500,000, kredit share keutamaan 5% RM1,500,000. Jadi jalan kerja dia RM100,000 darab dengan RM15. Terbitan share untuk menyelesaikan liability. Modal share direkod pada nilai liability yang diselesaikan. Contoh 5. Pada 1/2/2021, ABC telah menerbitkan 25,000 unit share equity untuk menjelaskan akaun belum bayar berjumlah RM100,000. Okey, tarikh 1/2. Ini pun betul kan 2021. Macam saya beritahu tadi, ini bukan nota saya lah. Saya ambil nota daripada pensyarah yang beri ceramah secara online bersama dengan guru-guru di Penang. Okey, jadi betulkan 2021. Ini typing error lah. Debit akaun belum bayar RM100,000, kredit share equity RM100,000, RM25,000 darab dengan RM4. Okey, contoh 6, pada 1/5/2021 ABC berhak menerbitkan 200,000 unit share keutamaan 5% untuk menjelaskan nota belum bayar berjumlah RM300,000. Jadi pada 1/5/2021 debit nota belum bayar RM300,000, kredit share keutamaan 5% RM300,000. Jalan kerja dia RM200,000 darab RM1.50. Terbitan bonus. Agihan share tambahan kepada pemegang share sedia ada tanpa mengubah kedudukan keuangan syarikat, itu adalah definisi dia. Kesan dia, bilangan share dan amal modal share meningkat. Yang kedua, perolehan tertahan berkurangan. Contoh 7, pada 1/2/2021 ABC berhak memberi terbitan bonus pada 1/4 untuk 200,000 unit share equity sedia ada. Share bonus diterbitkan pada RM50 per share. Jadi kita kira bilangan dia, bilangan share bonus 200,000 bahagi dengan 4 dapat 50,000 unit. Jadi jurnal am dia 1/2/2021. Debit pendapatan tahan RM25,000, kredit share equity RM25,000, jalan kerja RM50,000 darab 50 sen. Terbitan hak. Tawaran kepada pemegang share sedia ada untuk membeli share tambahan pada harga diskaun. Definisi dia kesan, bilangan share dan amal modal share meningkat. Contoh, pada 9/5/2021 ABC berhak membuat terbitan hak untuk beli share equity sebanyak 50,000 unit pada harga RM1.15 per share. Harga pasaran ialah RM1.25 per share. Pemegang share melaksanakan option tersebut pada 10/6/2021. Jadi pada 9/5/2021 tiada catatan lah. Catatan dibuat di jurnal pada 10/6/2021. Kamu debitkan tunai RM57,500, kreditkan share equity RM57,500, jalan kerja dia RM50,000 darab RM1.15. Kegunaan premium. Bagi kredit akaun premium share yang diterbitkan sebelum Akta Syarikat 2016 dikuat kuasa menjadi sebahagian pada modal share Seksyen 618(2). Ini mengikut Akta Syarikat 2016. Dividen. Dividen hanya boleh diagihkan daripada keuntungan dan hanya dibenarkan jika syarikat solvent. Seksyen 131(1). Syarikat dianggap solvent jika syarikat berupaya membayar hutangnya jika matang dalam tempoh 12 bulan selepas agihan dividen. Agihan dividen perlu mendapat kebenaran pengarah. Seksyen 132(1). Ini syarat-syarat agihan dividen. Okey, bentuk dia, bentuk dividen ada dua, iaitu dividen tunai, dividen share. Tarikh penting, tarikh pengisytiharan, tarikh perekodan, tarikh pembayaran dan tarikh agihan.
Okey, kita pergi kepada tarikh penting. Lembaga pengarah mensediakan dividen dan maklumkan kepada pemegang share meningkatkan liabiliti syarikat jika syarikat mensediakan dividen tunai, meningkatkan equity syarikat jika syarikat mensediakan dividen share. Ini tarikh pengisytiharan. Tarikh perekodan mengenal pasti pemegang share yang layak menerima dividen, mengemaskini syarat pemegang share yang layak. Tarikh pembayaran atau agihan pemegang share yang layak menerima dividen masing-masing. Dividen tunai, kita tengok contoh pada 1 bulan 7 2021, Setia berhak mengisytiharkan dividen tunai sebanyak RM150,000, sebanyak 100,000 unit share keutamaan kumulatif 8% dan 200,000 unit share ekuiti berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share keutamaan ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15/8/2021. Pada tahun 2020 tiada pengisian dividen dibuat. Okey, jadi jurnal dia 1/7/2021, debit pendapatan tahan RM150,000, kredit dividen belum bayar RM150,000. Pada 15/8/2021, debit dividen belum bayar RM150,000, kredit tunai RM150,000. Agihan dividen tunai. Yang pertama, pemegang share keutamaan komoditi akan menerima dividen tertunggak dan dividen semasa dividen diisytiharkan. Pemegang share keutamaan bukan komoditi akan menerima dividen semasa sahaja bila dividen diisytiharkan. Jadi maksudnya yang bukan kumulatif ni tak ada tunggakan lah untuk dia. Agihan dividen tunai, kita tengok contoh. Pada 1 bulan 7 2021, ABC berhak mensediakan dividen tunai sebanyak RM150,000, sebanyak 100,000 unit share keutamaan kumulatif 8% dan 200,000 unit share ekuiti berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share keutamaan ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15/8/2021. Pada tahun 2020 tiada pengisytiharan dividen dibuat. Jadi kita tengok kiraan dia. Mula-mula jumlah dividen adalah RM150,000. Okey, dividen yang tertunggak dulu. Untuk share keutamaan ada RM16,000. Cara kira dia 8% darab RM100,000 darab RM2. Okey, tinggal baki untuk bayar dividen RM134,000. Kita tengok dividen semasa untuk share keutamaan pun RM16,000. Jadi tinggal baki untuk bayar dividen RM118,000. Jadi untuk share equity dia cuma mendapat RM118,000 sahaja. Jadi jumlah dividen share keutamaan RM32,000. Jumlah share equity punya bayaran dividen RM118,000. Okey, contoh yang lain masih agihan dividen tunai. Pada 1 bulan 7 2021, ABC berhak mengisytiharkan dividen tunai sebanyak RM150,000, sebanyak 100,000 unit share keutamaan bukan kumulatif 8% dan 200,000 unit share ekuiti berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share keutamaan ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15/8/2021. Pada tahun 2020 tiada pengisytiharan dividen dibuat. Okey, kita tengok jalan kerja kiraan dahulu. Jumlah dividen RM150,000. Dividen semasa adalah RM16,000. Kiraan dia 8% darab RM100,000 darab RM2. Oleh kerana dia adalah share keutamaan bukan kumulatif, jadi tak ada tunggakan tunggakan untuk dia sebab dia bukan kumulatif. Jadi baki untuk bayaran dividen ada RM134,000. Ini akan diberi kepada share equity. Jadi jumlah untuk dividen share keutamaan adalah RM16,000. Jumlah dividen untuk share equity adalah RM134,000. Dividen share kesan syarikat, pendapatan tahan berkurang dan modal share meningkat. Pemegang share, bilangan share meningkat tapi peratus kepentingan tidak berubah. Okey, rasional dia. Yang pertama, memenuhi jangkaan pemegang share untuk menerima dividen tanpa melibatkan alih keluar tunai. Yang kedua, meningkatkan kebolehpasaran share. Yang ketiga, memberi penekanan bahawa sejumlah ekuiti dilabur semula dalam perniagaan. Dividen share contoh.
pada 1 bulan 8 2020, ABC berhak mensyariatkan dividen share sebanyak 10% bagi 200,000 unit share equity sedia ada. Harga pasaran share semasa ialah RM1.50 per share. Modal saham diterbitkan ialah RM240,000 dan pendapatan tahan RM150,000. Dividen ini diagihkan pada 15 bulan 12 2020. Okey, kita kira dulu bilangan dividen share. 10% darab 200,000 dapat 20,000 unit. 20,000 unit darab RM1.50, jadi kita dapat jawapan dia lah. Kita tengok jurnal dia. Pada 1 bulan 8 2020, debit pendapatan tertahan RM30,000. Okey, kredit share equity boleh agih RM30,000 daripada kiraan tadi lah. RM20,000 darab RM1.50. Pada 15 bulan 12 2020, debit share equity boleh agih RM30,000, kredit share equity RM30,000. Okey, kita tengok result pula. Result hasil boleh digunakan untuk agihan dividen, penebusan share keutamaan, beli balik share daripada perolehan tertahan. Okey, untuk result modal tidak boleh digunakan untuk agih dividen tunai, terdiri daripada result penilaian semula. Okey, untuk yang nombor 2, result penebusan modal, premium share dah tak ada lagi, tak ada dalam Akta Syarikat 2016. Jadi untuk result modal cuma tinggal result penilaian semula sahaja. Okey, selepas pemulaan kuasa Seksyen 74, amount baki dalam akaun premium share dan result tebus modal hendaklah menjadi sebahagian modal share Seksyen 618-2 Akta Syarikat 2016. Peruntukan perolehan premium share dividen share Seksyen 168-3E. Result tebus modal share bonus. Jadi maksud kat sini result modal tinggal result penilaian semula. Result hasil contoh, pada 1 bulan 7 2021, Setia berhak mensyariatkan dividen tunai sebanyak RM150,000 dan dividen share sebanyak 10% bagi 200,000 unit share equity sedia ada. Harga pasaran share semasa ialah RM1.50. Okey, jurnal dia. Pada 1 bulan 8 2020, debit perolehan tertahan RM150,000, kredit dividen belum bayar RM150,000. Pada 15 bulan 12 2020, debit perolehan tahan RM30,000, kredit share equity boleh agih RM30,000. Result hasil contoh, pada 1 bulan 1 2021, syarikat mengambil keputusan menebus 50,000 unit share keutamaan boleh tebus pada RM1.10 per share. Share keutamaan ini telah diterbitkan pada harga RM1 per share. Penebusan share keutamaan ini dibiayai dengan terbitan share equity pada tarikh penebusan. Harga pasaran share equity ialah RM2 per share. Jadi jurnal dia, pada 1 bulan 1 2021, debit share utama boleh tebus RM50,000, jalan kerja dia RM50,000 darab RM1. Debit perolehan tahan RM5,000, kredit tunai RM55,000, jalan kerja RM50,000 darab RM1.10. Okey, pada 1 bulan 1 2021, debit tunai RM50,000, kredit share equity RM50,000, jalan kerja dia RM25,000 darab RM2. Result modal tinggal result penilaian semula lah. Okey, wujud apabila syarikat memilih untuk mengakaunkan aset bukan semasanya menggunakan kaedah penilaian semula atau nilai saksama laba atau untung penilaian semula, lain-lain pendapatan komprehensif dipindahkan ke akaun result penilaian semula. Okey, result modal kita tengok contoh. ABC berhak menggunakan kaedah penilaian semula untuk mengaitkan bangunannya. Pada 1 bulan 1 2017, bangunan dibeli dengan harga RM1 juta. Bangunan ini mempunyai usia guna selama 20 tahun dan sud nilai menggunakan kaedah garis lurus. Bangunan nilai semula pada tahun 2020 dan nilai saksama bangunan ada 1 bulan 12 2020 ialah RM950,000. Okey, tengok jurnal dia. 1 bulan 12 2020, belanja susut nilai RM50,000 di mana 1 juta bahagi 20. Kredit sudah terkumpul bangunan RM50,000. Okey, pada 1 bulan 12 2021, sud nilai terkumpul ini silap lah, bukan perhatian bangunan. Jadi nanti kamu betulkanlah
macam saya kata tadi, ini bukan nota saya, ini nota pensyarah yang saya ambil masa khusus di Penang. Okey, RM150,000. Kredit result penilaian semula, laba penilaian semula atau untung penilaian semula RM100,000. RM150,000 tolak RM850,000. Kredit bangunan RM50,000 iaitu RM1 juta tolak RM150,000. Okey, penyediaan penyata keuangan. Okey, mengikut MFRS 101 para 10, set penyata keuangan lengkap daripada penyata kedudukan keuangan atau kunci kira-kira, penyata untung atau rugi dan penyata pendapatan komprehensif lain, penyata aliran tunai, nota kepada akaun, maklumat bandingan, penyata kedudukan keuangan pada awal tempoh sebelumnya. Perbezaan bahagian ekuiti immediate dalam penyata kedudukan keuangan, item dalam penyata perubahan ekuiti. Seksyen 244 atas syarikat 2016, penyata keuangan perlu mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan. Okey, kita tengok penyata kedudukan keuangan atau kunci kira-kira, dimula dengan nama syarikat. Penyata kedudukan keuangan pada bila ni ikut soalan dah. Ekuiti pemegang share, modal diterbitkan, berapa unit share ekuiti, unit share keutamaan, unit share ekuiti boleh agih, result perolehan bahan, result penilaian semula. Jadi jumlah ekuiti pemegang share ini adalah format penyata kedudukan keuangan. Okey, ini beberapa contoh lah daripada Sam Darby 2020 mengikut MFRS 101 para 79. Akan boleh tengok lah yang ini antara contoh dia. Okey, yang ini pun Sam Darby 2020, ada share capital, ada bilangan share, ada amount modal share. Yang ini jenis result dia. Kau boleh tengok contoh daripada Sam Darby 2020. Terima kasih kerana melihat video ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.